Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanak Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasa fi niyyati wal 'amal. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة ونجنا بالامتحان في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan segala limpah rahmat dan kurnianya kita masih lagi dapat berkumpul pada malam ini. Sambil lepak, santai-santai, kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan solat, iaitu insyaAllah malam ni Ustaz akan bahaskan berkaitan mengangkat tangan ketika di dalam solat. Betul Ustaz? Okay, baik, insyaAllah kita serahkan kepada Ustaz ni. InsyaAllah Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Terima kasih kepada anak-anak Hidayat pada malam ini menjadi host untuk melancarkan program kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lagi bersama pada minggu ini, dan insya-Allah kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita juga dapat bersama pada minggu-minggu yang akan datang pada hari dan waktu yang sama. Alhamdulillah, tanpa kita sedar kita telah berada pada siri siaran langsung kita yang ketiga. Siaran langsung kita yang ketiga, dan bagi sahabat-sahabat pendengar, adik kakak, ibu, ayah, tok guru, sahabat-sahabat yang di luar sana, bagi melihat kepada perbincangan kita sebelum ni, bolehlah lihat siri yang pertama, siri yang kedua, dan alhamdulillah kita sekarang ni kita dah sampai kepada hampir nak masuk ke rukun yang ketiga. Sebelum daripada itu, marilah sama-sama pada malam ini kita tengok dulu antara perkara sunat untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam solat kita, iaitu mengangkat tangan. Jadi malam ni kita nak tengok sifat mengangkat tangan baginda Nabi SAW ketika mana mendirikan salat. Seperti mana yang Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti mana kalian melihat aku salat. Iaitu alimtumuni usalli. Seperti mana kalian tahu macam mana aku salat. Jadi dengan kita belajar, kita mengulang kaji dengan kita sembang-sembang pada malam ini, mudah-mudahan akan memperkukuhkan kefahaman dan akan memperkasakan kefahaman kita untuk kita mendirikan salat dengan sesempurna mungkin. Khususnya pada malam ini kita nak bicara macam mana cara Nabi SAW mengangkat tangan ketika mana salat. Sahabat-sahabat pendengar yang saya muliakan, jika kita lihat antara tempat-tempat yang disunatkan, pelbagai pandangan para ulama, tetapi malam ni kita nak tengok antara tempat-tempat yang disunatkan untuk kita mengangkat tangan. Yang pertama, di manakah ia? Iaitu ketika takbiratul ihram. Wa yusannu lil musalli raf'u yadayhi fi takbirihi. Itu yang pertama, iaitu disunatkan orang yang mendirikan salat mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Itu adalah tempat yang pertama untuk kita mengangkat tangan. Tempat yang kedua, disunatkan mengangkat tangan ketika mana kita nak rokok.
Yang ketiga, disunatkan mengangkat tangan ketika i'tidal. Bangun daripada rokok yang kita namakan sebagai i'tidal, disunatkan mengangkat tangan pada ketika itu. Seterusnya, apabila kita bangun daripada duduk tahiyat awal. Kita bangun daripada duduk tahiyat awal, kita bangun berdiri, dan pada ketika itu disunatkan kita untuk mengangkat tangan. Disunatkan kita untuk mengangkat tangan. Okey, seterusnya, bagi orang yang masbuk, sekiranya kita dah mendapat 2 rakaat daripada imam, bermaksud selepas imam memberi salam, kita akan bangun untuk menghabiskan rakaat yang ketiga. Ataupun bagi solat yang mempunyai 4 rakaat, menghabiskan rakaat ketiga dan keempat. Jadi, sekiranya kita dapat 2 rakaat, imam memberi salam, kita bangun untuk meneruskan solat kita yang tak cukup lagi sebanyak 2 ataupun 1 rakaat. Selepas bangun itu disunatkan untuk kita mengangkat tangan. Seterusnya, ibu ayah, sidang pendengar sekalian, sekiranya kita masbuk dan didapati bila kita datang, imam sedang duduk tahiyat awal, maka pada ketika itu kita pun datang. Bila kita datang, kita masbuk, kita pun takbir Allahu Akbar, lalu kita pun duduk bersama-sama imam dan para jamaah lain duduk tahiyat awal. Lalu imam pun bangun daripada tahiyat awal. Bila imam bangun, kita pun bangun. Maka pada ketika itu kita disunatkan disunatkan mengangkat kedua belah tangan. Jadi kita tengok antara perkara-perkara sunat, salah satu dia mengangkat tangan. Bukan sekadar kita mendapat pahala sunat, tetapi dalam masa yang sama kita mendapat pahala mengangkat tangan kena pada tempat yang disunatkan oleh baginda Nabi SAW di dalam mengangkat tangan. Jadi kita ulang sekali lagi. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika rukuk. Ketiga, ketika i'tidal, yakni bangun daripada rukuk. Seterusnya, bila kita bangun daripada duduk tahiyat awal. Dan seterusnya, bagi orang yang masbuk mendapat 2 rakaat sahaja, lalu selepas imam memberi salam, dia ingin menggantikan rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Maka bila dia dah dapat 2 rakaat, dia nak bangun ganti rakaat tersebut, disunatkan untuk dia mengangkat tangan. Seterusnya, masbuk yang lain, bila kita datang, imam tengah duduk tahiyat awal, kita pun takbiratul ihram, lalu kita duduk bersama dengan imam tahiyat awal. Jadi bila imam bangun, maka kita disunatkan untuk mengangkat tangan. Jadi itu adalah tempat-tempat yang disunatkan untuk kita mengangkat tangan. Sebab kadang-kadang kita tengok setengah, tak ramailah, segelintir ikut suka nak angkat tangan waktu bila. Rasa nak angkat tangan, angkat. Rasa tak angkat, tak angkat. Ada yang semua tak mau, semua tak nak angkat. Setiap waktu tak angkat tangan. Ada yang semua waktu nak angkat tangan. Jadi, alhamdulillah, malam ni salah satu pandangan daripada para ulama, iaitu ada beberapa tempat yang disunatkan kita mengangkat tangan. Selesai bab yang pertama. Kita teruskan kepada bab yang kedua. Bab yang kedua, bagaimanakah sifat baginda Nabi SAW di dalam kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan, hukum dia sunat. Tetapi bukan sekadar kita nak mendapatkan sunat itu, tetapi kita nak mendapatkan kesempurnaan. Kita bimbang, sunat yang kita lakukan tidak mendapat kesempurnaan di sisi Allah SWT, tidak seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi sebab itu kita berkongsi pada malam ni menyahut seruan Allah SWT, ittabi'u ma anzalallah. Allah SWT memerintahkan kita untuk kita ikut seperti mana yang telah Allah SWT turunkan. Jadi mari kita tengok sama-sama bagaimanakah cara untuk mengangkat tangan, iaitu sifat baginda Nabi SAW di dalam mengangkat tangan. Yang pertama sekali kita tengok mustaqbilan bikaffaihi al-qiblata, iaitu kedua belah tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kedua-dua belah tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kedua belah tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi sekiranya kita mengangkat tangan lebih daripada tu,
Dua belah tapak tangan tak menghadap kiblat, menghadap ke atas, atas bukan kiblat. Ataupun begitu, jadi yang ni pi tempat lain, ini pula kiblat, berkiblatkan yang lain. Jadi kedua belah tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Okey, itu sifat yang pertama. Jadi kalau kita rapat macam ni, Allah, jadi kedua-duanya tu tidak menghadap kiblat. Satu pergi pasaraya, satu lagi pergi ke kampung. Tidak menghadap kiblat. Jadi yang disebut menghadap kiblat adalah di hadapan kita sebab kita sembahyang menghadap kiblat. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua disebut dalam kitab Mughni ni adalah mumilan atrafi asabi'ihima, iaitu hujung jari dicondongkan sikit ke depan. Hujung jari dicondongkan sikit ke depan. Hujung jari dicondongkan sikit ke depan. Ni kan. Tapi bukan macam tu. Sikit saja. Hujung jari dicondongkan sikit ke depan. Kalau kita tengok ke arah sisi, kita lihat jari di hujung-hujung jari kita condong sikit ke depan. Mumilan atraf, hujung jari dicondongkan sikit. Atraf asabi'. Okey, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, mufariqan asabi'. Asabi'ahima tafriqan wasta, iaitu jari jemari direnggangkan dengan jarak sederhana. Sifat yang ketiga, jari jemari direnggangkan jarak sederhana. Okey, bukan dirapatkan ataupun dibesarkan, ataupun setengah tu rapat, setengah tu buka. Setengah tu buka sikit, setengah tu buka besar. Jadi, kita lihat semua jari yang ada kelima-lima jari, campur kelima-lima jari ni dalam keadaan dibukakan dengan jarak yang sederhana, iaitu tengah-tengah. Sebegitu. Okey, selesai. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kita tengok tadi, jari jemari direnggangkan jarak sederhana. Okey, bagaimana kita nak angkat? Setinggi mana? Maka Nabi SAW bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa min kabahi idza iftataha as-salah. Sesungguhnya bagi Rasulullah SAW mengangkat kedua belah tangannya hazwa mankibaihi, iaitu selari dengan bahu baginda Nabi SAW. Apakah yang dimaksudkan dengan selari itu? Jadi dilihat di sini, antuhadhiya atraf asabi' a'la udhunaihi wa ibhamahu syahmatai udhunaihi wa rahatahu mankibaihi. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan mengangkat kedua belah tangan selari dengan bahu. Okey, kita tengok disebut dalam kitab Mughni ni, iaitu yang dimaksudkan selari dengan bahu, hujung jari selari dengan hujung telinga. Hujung jari selari dengan hujung telinga. Hujung telinga. Jadi hujung jari kita ni selari dengan hujung telinga. Nampak? Selari. Itu nama dia selari. Dan ibhamahu, iaitu ibu jari ni, dia akan jadi automatik. Dia akan jadi macam kereta pula ada manual, automatik, separa manual. Ibu jari akan selari dengan syahmatai udhunaihi, iaitu cuping telinga. Jadi hujung jari bila selari dengan hujung telinga, ibu jari akan selari dengan cuping telinga. Okey, jelas begitu? Okey, selesai. Setinggi itu. Dan seterusnya dua belah tapak tangan ni. Bukaan dua belah tapak tangan di sini kah? Di sini kah? Di situ kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Macam tu. Jadi di mana bukaan tapak tangan? Disebut di sini adalah udhnai warahatahu mankibaihi. Dua belah tapak tangan selari dengan dua belah bahu. Bermaksud dua belah tapak tangan dibuka dengan seluas bukaan bahu. Jadi kalau bahu kita luas dia seluas ini, jadi bukaan tapak tangan kita juga seluas bahu. Begitu. Okey. Jadi bukan di sini, tetapi seluas. Kita agak-agak je lah, bukan kita kata nak ukur letak dengan pembaris apa semua kan. Tak. Jadi kita agak-agak sebegitu. Okey. Selesai? Okey, kita tengok balik. Pertama, dua belah tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Hujung jari dicondongkan sedikit ke depan. Dicondongkan sikit ke depan. Bukaan jari direnggangkan jarak sederhana. Setinggi mana? Iaitu setinggi itu selari dengan bahu. Hujung jari sama dengan hujung telinga.
ibu jari selari dengan cuping telinga. Dan bukaan kedua belah tapak tangan sama dengan bukaan luasnya bau kita masing-masing. Kadang-kadang ada sini pun ada Allah ampun comel. Yang ni selfie boleh lah kan? Ataupun orang nak ambil gambar ke, buat TikTok ke apa semua boleh. Jadi sembahyang bukaan sama dengan luas bau. Okey Seterusnya, pandangan yang kedua, bal ma'nahu kaunu ru'us asabi'ihi hazwa min kabaihi, iaitu dua belah tapak tangan ni yang dimaksudkan selari dengan bau, hujung jari sama dengan hujung bau. Di sini, di bawah ni. Okey, di bawah ni. Jadi yang pertama tadi di atas, yang kedua di bawah ini. Jadi kita boleh pilih yang mana satu yang kita nak ambil pandangan tersebut. Tidak menjadi satu kesalahan. Yang penting, seperti mana siri-siri sebelum ni, jangan buat dua-dua. Jangan buat dua-dua. Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar. Buat dua-dua. Kadang-kadang nak ambil pahala lebih kan. Pak Long, pasal apa ni buat dua-dua ni? Nak ambil pahala lebih. Untuk biasa buat satu. Dah alang-alang boleh buat dua-dua. Alang-alang buat dua-dua. Perak kita buh dua-dua. Alang-alang dah boleh kahwin dua. Kita yang kena perak mati dulu. Oleh sebab tu, sama ada di atas ini ataupun di bawah ni. Tidak menjadi satu kesalahan. Dua-dua. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Wanita, muslimat ataupun muslimin, dua-dua boleh buat. Salah satu pilih. Tapi biasanya muslimat, dia akan buat ambil yang ni lah sebab dia orang pakai kain telekung. Bila pakai kain telekung, kalau buat macam ni lagi, tersauk, terkorek pula, terkeluar kain telekung. Jadi buat kat sini kan. Tapi adakah orang lelaki tak boleh buat sini? Orang lelaki pun boleh menggunakan pandangan yang kedua. Tidak menjadi masalah. Bukan mana kalau buat macam ni, geng-geng au-au, geng lembut-lembut. Tak. Sini pun boleh, sini pun boleh. Okey, itu cara mengangkat tangan ketika kita nak takbir. Okey, sedang hadirin pendengar yang saya kasihi sekalian. Jadi kita tengok semua cara angkat tangan ini kita disunatkan bukan hanya pada takbiratul ihram, tetapi disunatkan kepada semua tempat-tempat yang kita sembang tadi, yang disunatkan untuk kita angkat tangan. Iaitu bila kita nak turun rokok, begitulah jua kita angkat tangan, sama sifat dia seperti mana yang dibicarakan sebentar tadi. Kita naik i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sama kita buat mengikut sifat-sifat yang telah disenaraikan oleh baginda Nabi SAW yang disebut di dalam kitab digubal ataupun disusun oleh para ulama. Nampak Kita nak bangun, kita bangun daripada duduk tahiyat awal, sama juga bila kita bangun Allahu Akbar. Nampak? Kita buat sama, bukan kata ada diskaun. Takbiratul ihram buat dah cantik, tapi bila rokok pakai kibas nyamuk aja. Allah, 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 macam-macam. Jadi tidak ada diskaun, walaupun musim PKP ini kita di sisi Allah, insya-Allah kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi kita buat betul-betul, insya-Allah. Kalau kita dah biasa buat macam lain, sekiranya apa yang kita buat itu bertepatan dengan baginda Nabi SAW, tidak menjadi satu kesalahan. Tapi kalaulah kita buat, kita mengangkat tangan tidak seperti mana yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW, kita bimbang. Kita tidak mendapat pahala kesempurnaan di dalam kita mengangkat tangan ketika mana sunat mengangkat tangan tadi. Okey? Jadi rokok ke, i'tidal ke, bangun daripada duduk tahiyat awal ke, ataupun yang kita masbuk tadi, pastikan kita buat sehebat mungkin. Seperti mana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okey, bila kita nak angkat tangan ni, seperti biasa, yang mana kita belajar sebelum daripada ni, ingat tak siri minggu lepas, video kita yang kedua. Jadi untuk takbiratul ihram berbeza dengan takbiratul intiqal. Untuk takbiratul ihram kita ada pelbagai pandangan para ulama yang kita boleh pilih yang mana satu. Ingat tak yang kita belajar, yang kita kongsikan pada minggu lepas, iaitu mengangkat tangan
ketika mula-mula kita menyebut Allahu Akbar. Allah. Habis dia bila? Ketika habisnya bunyi ba, kita pun telah qiyam, meletakkan kedua belah tapak tangan di bawah dada di atas pusat. Satu. Kedua, kita masa kita nak angkat tangan tu belum bunyi, belum sebut Allahu Akbar. Bila nak sampai, hampir nak sampai, baru kita sebut Allahu Akbar. Ataupun mengangkat tak sebut apa-apa, bila kita bergerak nak turun tu baru Allahu Akbar. Boleh. Okey? Yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey? Jadi untuk takbiratul intiqal berbeza dengan takbiratul ihram. Panjang kita belajar hari itu. Panjang mana kita boleh takbiratul ihram? Terpulang pada kita. Yang penting adalah satu nafas untuk mengekalkan niat kita. Tetapi kita belajar wal isra'u bihi aula, iaitu yang paling segera tetapi sempurna itulah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia bila kita takbiratul ihram sebut Allahu Akbar tu Allahu Akbar, tidak terlalu panjang. Manakala takbir intiqal yang kita sebut Allahu Akbar tu kan, bila kita nak rokok, lepas tu kita nak turun sujud, kita bangun daripada sujud untuk berdiri, lepas tu kita nak sujud semula, kita nak duduk antara dua sujud, semua-semua tu kita akan sebut Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar itu disebut takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram, hukum dia wajib kerana dia termasuk di dalam rukun. Tetapi takbir intiqal, takbir yang pindah, takbir lafaz Allahu Akbar untuk memindahkan satu rukun bergerak kepada rukun yang lain. Sebab tu dia panggil takbir intiqal. Lafaz Allahu Akbar untuk pindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Yang tu berbeza dengan takbiratul ihram. Sebutan sama, Allahu Akbar, tetapi hukum berbeza. Takbiratul ihram, hukum dia wajib kerana ia merupakan rukun. Sebut Allahu Akbar. Manakala takbir untuk rokok, untuk sujud, sebut Allahu Akbar juga. Tetapi hukum dia berbeza. Hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Jadi, panjang mana kita nak sebut Allahu Akbar tu? Panjang mana? Melihat kepada selama mana, sepanjang mana pergerakan yang kita lalui. Kalau kita nak turun untuk sujud, sudah tentu perjalanan tu lebih lama kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allah. Dia lama. Jadi sekadar mana mampu, nafas kita panjang, ikut pergerakan kita, teruskan sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian. Kita turun tu Allah, Allah. Ada orang yang letak lutut dulu, yang sakit lutut letak dua belah tapak tangan dulu, orang tua yang sakit urat letak kedua. Jadi semua tu akan bergerak dengan menggunakan masa yang agak lama. Jadi oleh sebab itu Allahu Akbar, takbiratul intiqal, dia lebih panjang. Panjang ke pendek mengikut kadar pergerakan, proses untuk bergerak dan berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Kalau kita duduk antara dua sujud, panjang ke pendek? Of course lah pendek sebab kita dah sujud. Sujud nak bangun duduk antara dua sujud memakan masa yang singkat saja. Jadi memudahkan bagi makmum yang solat berjamaah untuk solat terbaik, dapat mengikut imam dengan terbaik. Sebab apa? Kalau imam menyebut dengan pendek, kita tak akan ragu-ragu. Allahu Akbar. Bermaksud mesti duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Mesti sujud kan? Lepas tu imam panjang. Bangun daripada sujud yang kedua tu, imam sebut panjang. Allahu Akbar. Kita mesti akan rasa dalam hati kita, ni mesti imam bangun terus berdiri betul. Okey? Sebab apa? Sebab panjang. Nampak? Bila imam cantik, kita yang ikut pun cantik. Ketua kita hebat, pengikut akan jadi hebat. Pemandu kita hebat, kita akan jadi hebat dan terselamat. Kalau kapten kapal kita mampu untuk mengendalikan bahtera yang besar, insya-Allah kita akan selamat daripada
daripada ombak yang besar dan sebagainya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kepala kita ataupun pemimpin kita ataupun imam kita, sebagai contoh kan, sebagai contoh benda yang kecil-kecil, simple-simple, walaupun tak ada apa-apa, tetapi dia boleh mempengaruhi solat kita ketika mana kita solat berjamaah. Sebagai contoh, sepatutnya imam dia duduk tahiyat awal. Bangun daripada sujud yang kedua, duduk tahiyat awal. Kita pun memang kita tahu kata duduk tahiyat awal. Tiba-tiba ketika mana kita semua sujud bersama-sama, sujud yang kedua, kita pun dengar imam bangun tu, imam sebut Allah Allahu Akbar. Apa yang kita rasa? Kita rasa apa? Mesti dalam hati kita, ish, pasal apa panjang sangat ni? Duduk tahiyat awal kot. Takkan panjang. Nak letak macam mana? Nak bersedia macam mana panjang sangat ni? Kita akan jadi ragu-ragu. Ish, duduk tahiyat awal ke bangun terus ni? Ish. No? Jadi kadang-kadang bila kita bangun tu, kita tengok dulu Tok Imam. Bangun. Tok Imam bangun, aku bangun. Tok Imam duduk tahiyat awal, aku duduk. Aku tak kira. Yang penting ikut Tok Imam. Dia pun bangun sambil kelin mata. Tengok Tok Imam. Tok Imam duduk, baru duduk. Nampak? Nampak macam tak ada apa-apa. Tetapi sebenarnya ketika mana kita lakukan benda tersebut, benda tu telah ganggu khusyuk kita daripada solat yang kita dirikan. Ya, nak dapat khusyuk ni bukan senang. Walaupun kita kena usaha. Tetapi sekurang-kurangnya benda-benda yang kita boleh selamatkan khusyuk kita tu, kita kena selamat. Kalau benda-benda yang sebegitu, dia takut menghilangkan sedikit khusyuk kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga. Kalau sepatutnya berdiri terus. Rakaat pertama naik rakaat kedua. Imam akan berdiri terus kan? Bangun daripada rakaat pertama, sujud yang kedua rakaat pertama, imam akan bangun terus. Allah. Kalau ikutnya takbiratul intiqal, dia panjang. Sebab pergerakan dia tu panjang. Panjang sementara nak duduk istirahat, duduk sekejap dulu, lepas tu letak dua belah tapak tangan. Kalau orang Kedah panggil tui. Tui tekan macam ni, naik berdiri, mestilah memakan masa yang panjang. Jadi Allahu Akbar itu lebih panjang. Tapi tiba-tiba masa kita tengah sujud, kita dengar imam sebut Allahu Akbar. Kita mesti fikirlah hati kita, patutnya bangun terus ni. Takkan imam duduk takkan imam duduk tahiyat awal kot. Kes tu masa tengah semayang tu mesti tu dalam siri video kita sebelum ni kan, mesti tengok orang sebelah. Orang sebelah bangkit terus, aku bangkit terus. Orang sebelah duduk, aku duduk. Kelin orang sebelah. Dia okey dia bangkit terus. Kita pun nampak berdiri ni orang sebelah berdiri, kita pun bangun. Jadi benda tu kacau kita semayang. Jadi sebab itu kita dah tak nampak ketika mana kita sujud kan. Kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak tahu pergerakan imam? Dengan mendengar takbir intiqal yang disebut oleh imam. Dan memang menjadi syarat untuk kita ikut imam adalah mengetahui pergerakan dia. Sama ada melihat imam ataupun melihat orang yang berada di belakang imam ataupun mendengar suara imam. Jadi dengan kita dengar tu Allahu Akbar, memang kita dalam hati kita faham mesti imam bangun terus, dia bukan duduk tahiyat awal. Jadi oleh sebab tu takbir intiqal tu dia ikut pergerakan. Sebab apa? Sebab ulama dia tak mau ada satu pun tempat-tempat kosong yang kita tak sebut bergerak tanpa ada zikrullah. Jadi zikrullah kita ketika bergerak adalah lafaz Allahu Akbar ketika kita bergerak takbiratul intiqal. Dan bila kita i'tidal, kita sebut apa tadi? Sami'allahu liman hamidah. Dia ada zikir dia. Zikir bergerak. Dia sebut sebagai tasmi'. Tasmi' itu adalah zikir intiqal. Zikir intiqal. Zikir untuk bergerak daripada rokok, bangun, yang kita sebut sebagai i'tidal. Jadi fahamlah kita
bahawa orang yang bergerak daripada dia berdiri betul, dia pergi ke sujud, kalau dia sebut pendek Allahu Akbar, dia akan kosong pergerakan dia tanpa zikrullah. Contoh, bila kita turun nak sujud, Allahu Akbar. Nampak? Kita dah habis dah bar tu. Kita baru turun, letak kedua belah lutut, letak kedua belah tangan. Nampak? Jadi kosong. Ulama dia tak mau kita kosong tu. Kita nak setiap saat, setiap waktu, kita akan sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita panjang, Allah. Nampak? Di sana semua setiap saat, setiap waktu kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jadi untuk takbir intiqal, bila kita nak angkat tangan, takbiratul ihram tadi kita tengok dah, angkat ketika mula-mula kita nak bergerak. Bergerak mengangkat tu. Bila kita mula-mula sebut Allah, terus kita angkat tangan. Sebagai contoh, kita nak rokok. Allah. Habis bila? Habis apabila kedua-dua belah tapak tangan diletakkan di atas kedua-dua lutut dan kita dah bersedia dalam keadaan rokok yang sempurna, baru kita berhenti bar. Okey? Seterusnya i'tidal. Bila kita bangun, mula-mula kita bergerak bangun tu, Sami'allahu liman hamidah. Hamidah tu dua-dua belah tapak tangan, dua-dua belah tangan berada di sisi kiri dan kanan paha kita. Begitulah. Okey? Jadi bila kita nak sujud, hanya sebut Allahu Akbar, tetapi tidak disunatkan mengangkat tangan. Sama bila kita bangun daripada duduk tahiyat awal, start kita bangun tu, mula kita bergerak bangun tu, sebut Allah. Sambil kita dah berdiri ni, Allahu Akbar. Okey, selesai. Okey, nampak Jadi, nampak perbezaan. Takbiratul ihram, dia ada pelbagai pandangan para ulama. Yang paling aula, yang paling bagus, kita sebut Allahu Akbar tu, kita start saja, tangan ni pun bergerak untuk mengangkat. Allah. Habis bila? Bila habis bar, tangan sudah siap sedia di bawah dada atas pusat ni. Tetapi untuk rokok, untuk i'tidal, memang itu paling terbaik. Kita mengangkat tangan sambil kita sebut Allahu Akbar, dan habis dia ketika habis sesuatu pergerakan dalam solat tersebut. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Begitu. Okey Clear sidang penonton, sahabat-sahabat yang saya muliakan, yang saya kasihi. Okey, habis dah dekat situ. Seterusnya kita nak tengok pula sifat tangan kita lepas kita angkat dah. Lepas kita angkat, kita nak letak dekat mana kan? Okey, lepas kita angkat, kita nak letak di bawah dada, atas pada pusat. Jadi di sini disebut wa yusannu ja'lu yadayhi tahta sadrihi wa fawqa surratihi fi qiyamihi wa fi badalihi. Iaitu disunatkan kita menjadikan kedua-dua belah tangan kita ni di bawah dada, atas pada pusat. Jadi ini dada kita, ini pusat kita. Jadi sama tengah. Begini. Okey, dua belah tangan di bawah dada, atas pusat. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula cara kita nak pegang. Akhidan biyaminihi yasarahu. Cara kita nak pegang. Yang pertama adalah menggenggam. Menggenggam tangan kanan, menggenggam pergelangan. Ku' ni dia panggil ku', tangan kiri. Pergelangan tangan kiri. Dan wa ba'da sa'idiha, iaitu bawa sikit tangan kanan ni ke arah sebahagian daripada tangan kiri. Jadi ini tangan kanan, jam yang saya pakai ni tangan kanan, jam ni saya pakai tangan kanan. Lepas tu, okey, jari tangan kanan kena ada sifat menggenggam tu. Sama ada satu jari, dua jari ke ikutlah, ada sifat menggenggam tu. Dan bawa sikit ke sini. Bawa sikit sebahagian daripada lengan kiri. Nampak?
Ni kalau di bawah macam ni lah. Tapi saya tunjuklah kat atas ni nak tunjuk macam mana. Allah. Tu kan? Kebar tu, nampak. Jadi tangan kanan yang bawa ke kiri. Bukan tangan kiri bawa ke kiri. Sebab tu kadang-kadang kita tengok Allah, dia jadi sengit macam tu. Sebab tangan kiri bawa ke kiri. Jadi yang bawa ke kiri tu tangan kanan ni bawa ke kiri di sini. Tapi kita tak buatlah satu persatu. Ni tunjuk satu persatu. Bukan kata Allah 1, 2, 3. Oh, bukan, dia buat tu satu-satu. Kepas macam tu pula. Tak. Tunjuk Allah. Nampak dah? Nampak. So, kalau kita tengok tangan kiri ni sama betul-betul tengah. Di mana kedudukan dia? Di bawah dada, atas pusat. Bawah dada, atas pusat. Tengah-tengah macam ni. Bawah dada, atas pusat. Dan tangan kanan letak di sini. Okey. Kedudukan jari. Tu lah kata macam-macam kan. Kedudukan jari ni. Ada yang tunjuk ke sini. Ada yang 1 jari. Ada 2 jari. Ada 3 jari. Ada 4 jari. Macam-macam lah yang kita dah sembang-sembang dah sebelum ni. Dan setiap satu tu semua ada sebab. Kita pun heran tahu. Main mana sebab. Sebab apa 1 jari? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok dalam kitab ni dia tak sebut pun. Yang mentauhidkan Allah tu adalah ketika mana, musabbibah, ketika mana kita mengangkat jari telunjuk menyebut illallah waktu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah tu, 1 jari tu adalah sebagai lambang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah. Tapi yang ni tak. Bukan sebab dua ni rakaat solat subuh 2 rakaat. Ketiga, saya anak yang ketiga. 4, pasal apa 4? Semayang Isya 4 rakaat. Kadang-kadang kita tanya, pasal apa buat 4 ni? Dah biasa buat, kita pun buat. Pasal apa genggam? Rasa kemas sikit. Kalau tak genggam, tak kemas. Dia bukan kira kemas, tak kemas. Dia kira sempurna, sebiji macam Nabi buat. Jadi sebab itu dia sebut, yatakhayru baina basti asabi' al-yumna ni. Dia sebut, iaitu kita ni pilih yang mana satu kita boleh buat. Satu adalah dengan mengelilingi jari jemari sebelah kanan ni, kita menggenggam mengelilingi lengan sebelah kiri, mengelilingi. Nampak tu? Ataupun tu disebut ataupun wa baina nasri asabas sa'id, ataupun tunjuk ke arah lengan. Jadi tunjuk itulah jari kita ni, tunjuk 1 ke, tunjuk 2 ke, tunjuk 3 ke, tunjuk 4, untuk mengambil sifat jari jemari mengarahkan ke arah lengan. Lengan kiri, jari jemari kanan mengarah dan menghala ke arah lengan sebelah kiri. Nampak? Jadi 1 pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh, 4 pun boleh. Jangan gedek je. Kadang-kadang dia gedek ni tangan ni. Gedek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bila kita tanya pasal apa gedek tu? Gedek ni alunan. Tabaqat bila kita baca Quran. Kemas. Pasal apa gedek ni? Bilangan harakat. Kalau ma'rif li sukun 6 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira 6. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia buat ketak tu, tangan tu. Ada setengah tu buat relax. Maliki yaumiddin. Ni kalau bagi rokok buah tang ni sambil-sambil isap rokok ni, alhamdulillah. Sedap. Subhanallah. Jadi kita buatlah elok-elok, kerana semua tu bukan sekadar kita dapat solat yang sah diterima oleh Allah, tetapi kita nak dapat solat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru solat kita tu kuat. Dan bila solat kita tu kuat, baru solat tu boleh jaga diri kita daripada kita buat dosa besar, dosa kecil dalam keadaan kita sengaja dan kita tahu itu adalah dosa. Yang kita mengaji sebelum ni,
aqimis salah. Mendirikan salat iaitu dengan menunaikan salat sesempurna mungkin, dan sempurna itu ciri-ciri dia adalah salat seperti mana yang Nabi SAW salat. Okey. Jelas Okey, jadi letak di sini. Okey, letak di sini. Sama ada keliling macam ni, jari jemari mengelilingi lengan pergelangan dan lengan, sedikit lengan sebelah kiri, ataupun jari kanan tunjuk ke arah lengan kiri. Tunjuk tu terpulang pada kita. Tapi sifat dia masih ada dengan menggenggam. Dia panggil di sini adalah yaqbidha, dengan menggenggam ni. Okey, sifat dia. Okey, selesai begitu jadi kalau sempit lah, ni tak apa, dah jauh kan jarak antara satu sama lain. Sempit, kita pun rapatkanlah sini. Kalau tak sempit boleh buka sikit, tapi jangan buka macam tu. Begitu, simple saja. Jadi nampak kemas tak? Nampak kemas. Selain daripada nampak kemas, kita dikira kemas pasal kita buat seperti mana Nabi SAW lakukan. Okey. Kita tengok kod-kod ada soalan yang ada di sini. Ingin bertanyakan soalan tentang Allahu Ustaz, rindunya sentiasa kemas. Soalan, ya Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang ada golongan yang kata kita tak boleh solat ikut mana-mana ulama mazhab, kita hanya boleh solat ikut hadis Nabi? Apa pendapat Ustaz? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar. Minta maaf kamera kita ni. Okey, terima kasih kepada soalan yang disampaikan. Terima kasih soalan yang bagus. Dia macam ni lah. Kita memang kita ikut Nabi. Sebab kalau dalam kitab ni sendiri pun, sebab tu dia namakan kitab murni. Kitab murni ni kitab yang sangat kaya. Kaya dengan syarah daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW, daripada Al-Quran. Dan hadis-hadis yang ada di dalam ni, contohnya hadis yang menceritakan tentang mengangkat tangan tadi adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang betul-betul power. Okey, tetapi kemampuan kita, termasuklah saya ni, kemampuan kita untuk memahami, sebab dia ada zahir hadis. Zahir hadis ni yang kita faham secara konteks, ataupun kita faham secara teks dia saja. Angkat tangan disebut sebagai hazwa min kabaihi, selari dengan bau. Macam mana yang dimaksudkan selari dengan bau? Jadi kalau kita ikut secara teks saja, secara zahir hadis saja, kita boleh buatlah. Yang penting kita rasa macam ni kot, selari kot. Ataupun macam ni pun selari juga. Allah selari juga kan? Jadi macam mana? Macam ni pun selari juga. Yang penting selari. Macam ni pun selari juga. Ni selari. Jadi kita mungkin kefahaman kita, termasuklah saya, kita tak mampu memahami apa maksud sebenar daripada hadis tersebut, melainkan para ulama kita. Jadi dengan adanya para ulama, mereka ni orang yang bijak pandai, yang hafaz hadis, yang memahami setiap daripada hadis yang disampaikan. Dengan mereka ni pun dapat mengeluarkan fatwa. Yang mana kalau fatwa mereka salah, Allah bagi 1 pahala. Kalau fatwa mereka betul, Allah bagi 2 pahala. Apa maksud salah ni? Walaupun secara normalnya sebenarnya tak salah, tapi mungkin tak sesuai pada ketika itu, tapi masih dapat 1 pahala. Sebab apa? Bukan senang mereka nak keluarkan sesuatu fatwa, sebab mengambil kira pelbagai ilmu, pelbagai alat, pelbagai kita kata suasana medium, dan pelbagai kemaslahatan yang berlaku. Jadi oleh sebab itu, dengan bersungguh-sungguh para ulama, mereka bawa keluar dan syarah balik hadis tersebut dengan kemampuan yang mereka ada, insya-Allah kita dapat memahami dengan lebih jelas macam malam ni lah. Apa maksud hizwa min kabaihi itu? Selari dengan bau, dengan penerangan dengan penerangan para ulama ini menjadikan kita lebih jelas. Begitu. Secara analogi dia macam ni. Kita katakan hadis Nabi adalah macam kita tengok signboard yang ada di jalan. Itu adalah signboard. Kalau kita nak pergi satu-satu tempat, kita akan pergi menggunakan signboard. Okey, nampak? Signboard tu kan?
Lepas daripada tu, katalah kita nak pergi majlis perkahwinan. Kita daripada Kedah, kita nak pergi ke Perlis. Kita akan tengoklah signboard mana jalan yang menunjukkan arah ke arah Perlis. Kita pun akan ikut signboard tersebut. Dia tulis kat situ Arau Perlis. Kita pun ikut Arau Perlis. Sampai dah di Arau. Lepas tu kita nak pergi di mana? Guak Sanji. Kita kena cari signboard tu yang menunjukkan ke arah Guak Sanji. Kan? Itu kita umpamakan seperti mana hadis yang menjadi panduan kepada kita dalam kita menelusuri kehidupan ini dan supaya kita tak sesat. Tetapi andai kata kita dah sampai kampung tu tapi kita masih tak tahu dekat mana, kan? Tak ada dah, signboard tu dah hilang dah, kampung mana kita tahu, kan? Yang ada bunga manggar saja. Jadi bunga manggar tu petunjuk lah, kita katakan. Petunjuk untuk kita sampai di rumah majlis perkahwinan tersebut. Okey. Tengok-tengok pada hari itu, dalam kampung tu ada 3 kenduri kahwin. Jadi mana satu kenduri yang kita nak pi ni? Kita nak pi salah satu. Tapi kita tak tahu yang mana satu yang panggil kita ni. Tiba-tiba kita jumpa lah. Biasa nak pergi kenduri ni, kita nampak lah orang bawa balik daripada kenduri, orang nak pergi kenduri, kan? Kita pun tahan. Bila kita tahan, kita pun tanya, ni abang ni nak tumpang tanya ni. Ni saya nak pergi rumah Lebai Man ni. Yang ni Lebai Man yang ada dalam alamat yang kenduri hari ni rumah dia tang mana? Dekat mana rumah dia ni? Di mana rumah dia? Kita tengok Jadi, masa tu kita akan ikut papan tanda. Kita dah tak ikut papan tanda. Walaupun kita tahu itulah panduan sebenar kita. Tetapi Lebai Man ni kita tak akan tahu tempat dia. Kecuali yang paling arif tentang rumah, di mana rumah Lebai Man adalah orang kampung Lebai Man. Dia mesti lagi tahu. Sebab apa dia tahu? Sebab dia orang kampung bersama Lebai Man. Dia pun nak pergi kenduri yang sama. Dan dia mesti tahu selok-belok jalan yang paling dekat, yang mana jalan boleh bawa masuk kereta, yang mana jalan yang tak boleh bawa masuk kereta, yang jalan yang mana yang paling mudah kita akses masuk ke dalam. Dia mesti tahu. Jadi yang mana satu yang terbaik? Papan tanda ataupun ulama ni? Iaitu orang kampung dia ni. Dua-dua baik. Cumanya orang kampung ni pada ketika itu dia lebih baik diikuti. Sebab dia pun akan bawa ke jalan yang sama. Matlamat yang sama. Iaitu membawa kita ke tempat yang betul. Signboard tadi telah membawa kita tempat yang betul. Tapi signboard tu adalah panduan asas. Tetapi belum terperinci. Berbanding orang kampung Lebai Man ni. Dia pun kata kat kita, Ustaz nak pergi sana jom saya bawa. Ikut motor saya. Kita pun bawa. Agak-agak sampai dah. Bukan takat sampai tempat yang kita nak sampai tu mudah jalan kita. Mungkin dia ada jalan lain yang kereta tak boleh masuk. Mungkin ada jalan lain yang jam. Tapi dia mesti akan bawa kita jalan yang mudah kita masuk ke rumah kenduri. Jadi orang kampung Lebai Man tu diumpamakan seperti mana mazhab yang kita sebut tadi. Jadi mazhab ni dia tetap mengambil panduan yang sama. Dia tak lari panduan dia. Quran dan hadis sebagai rujukan pertama. Cuma dengan ilmu, kefahaman yang mereka ada ni, mensyarahkan apa yang terdapat dalam Quran dan hadis, dan mereka pun bawa satu jalan kepada kita. Jalan tu tak lari daripada Quran dan hadis, tetapi lebih jelas dan terperinci untuk memudahkan kita ikut. Jadi inilah perumpamaan yang mudah kita bagi tahu kepada orang. Kadang-kadang mereka tak bagi kita ikut mazhab dan sebagainya. Kalau mereka ada kemampuan untuk ikut Quran dan hadis saja, tak apa. Teruskan. Tak ada masalah. Dia tak ikut mazhab pun tak apa. Dia ikutlah Quran dan hadis. Tapi kita ni, kan, kita perlu tanya orang. Kita perlu berpandukan pada ulama yang lebih memahami. Kita pun ikut ulama. Dan tak akan lari juga. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah waris kepada Nabi SAW. Begitu. Jadi nampak kita guna Waze ke, kita guna Google Map ke, itu semua adalah panduan-panduan kita. Tapi mesti orang kampung lagi terror tu kampung dia.
Jadi orang kampung ni mempermudahkan kita, dan orang kampung tu diumpamakan seperti mana mazhab, signboard tadi, panduan-panduan tadi, petunjuk-petunjuk arah tadi adalah diumpamakan seperti mana Quran dan hadis. Kalau kita ada kemampuan, boleh ikut terus Quran dan hadis. Tapi dengan ilmu khususnya saya ni yang tak ada apa-apa ni, baca kitab pun benda dah syarah elok-elok, siap-siap dah, kita cuma sampaikan semula, maka kita ikut. Yang penting semuanya sampai daripada sumber yang sama. Alhamdulillah. Begitulah nah. Kita tengok lagi. Bangun dari rakaat pertama dan ketiga. Jadi tak perlu angkat takbir ke? Ya, betul. Betul. Betul saudara Muhammad Amin. Terima kasih soalan. Bangun daripada rakaat pertama dan bangun daripada rakaat ketiga tidak disunatkan untuk mengangkat tangan. Yang disunatkan pada tempat-tempat yang disebutkan sebentar tadi. Ya, iaitu bangun daripada rakaat kedua. Ataupun bangun daripada duduk tahiyat awal waktu kita masbuk, ataupun kita dapat 2 rakaat lepas imam bagi salam, kita nak bangun, disunatkan mengangkat tangan. Alhamdulillah. Ustaz, betulkah pasang bendera putih putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dia itu adalah disebut sebagai ikhtiar kita, kan? Ikhtiar kita. Jadi masing-masing orang dia ada ikhtiar dia. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi salah satu daripada kita kata usaha adalah dengan mengangkat bendera putih. Dan mengangkat bendera putih pada zaman Rasulullah, betul lah kalau angkat bendera putih tu nampak kekalahan. Itu adalah signal yang sesuai pada ketika itu. Tetapi signal yang sesuai untuk bagi tahu dekat orang kata kita memerlukan bantuan adalah dengan mengangkat bendera putih. Bukan tanda putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa ni benda yang bersifat qalbiyah. Benda yang bersifat hati, dan hanya Allah saja mengetahui adakah kita sudah berputus asa kepada Allah ataupun tidak. Dan dalam masa yang sama, kita dengan Allah ni, hubungan kita dengan Allah adalah dengan berdoa. Manakala mengangkat bendera putih ni hubungan kita sesama manusia. Kadang-kadang pada situasi yang berlainan, Allah memberikan bantuan kepada kita ketika mana Allah menerima doa yang kita panjatkan tadi melalui bantuan manusia. Sebenarnya, orang yang membantu kita tu adalah tanda Allah mendengar doa kita. Nampak? Jadi, hubungan kan kita belajar, kan, wa'tasimu bihablillah, kan, berpegang pada tali Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, berdoa. Cukup tak takat berdoa? Tak cukup, kita kena ada ikhtiar. Jadi Allah menghantar bantuan kepada kita setelah mendengar doa kita adalah dengan menghantar jiran tetangga, sahabat-sahabat, orang kaya yang bersyukur, yang dermawan untuk menolong sahabat-sahabat kita di dalam kesusahan. Maka dua itu digabungkan, barulah membentuk individu Muslim yang sejati. Dia berdoa kepada Allah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat membantu, maka dapatlah peluang sahabat-sahabat untuk menawarkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok cantiknya Allah buat tu. Itulah yang dikata sebagai khalifatullah tu, khalifah di atas muka bumi Allah, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Tak dapat terpisah. Mendirikan agama dengan berdoa supaya Allah kuatkan agama kita walaupun Allah uji kita. Wa siyasatud dunya bihi, dan untuk memastikan agama tu wujud dalam keadaan sekeliling kita. Apakah keadaan yang ni yang kita nampak agama berjalan di sekeliling kita? Bantuan daripada sahabat-sahabat kita, menunjukkan agama itu bukan sekadar pada tangan yang berdoa, tetapi agama itu pada bantuan yang diberikan. Maaf Ustaz, soalan saya berkenaan wuduk bahagian muka bagi perempuan masih tertanya-tanya ni. Macam mana kalau sideburn dia sama panjang dengan rambut? Perlu kena air juga sepanjang-panjang sideburn tu dah. Okey, baik . Sebenarnya sideburn ni kita akan ambil kan sideburn ni panjang. Okey. Dan sideburn ni dia sama seperti mana anak-anak rambut ni. Anak-anak rambut kan yang ada kecil-kecil yang di hujung-hujung ni. Kan? Oleh sebab itu bila kita mengambil wuduk cukup sekadar pada rambut yang
Rambut ni kat mana tempat dia? Rambut ni dekat tengkorak. Tengkorak kepala kita. Itu nama dia rambut. Bahkan walaupun nama dia rambut tetapi disebut sebagai anak rambut. Anak rambut ni yang kecil-kecil ni kan. Yang tu tidak dikira. Yang penting ni rambut kita yang atas ni, yang dekat apa? Yang dekat tengkorak kita ni. Jadi oleh sebab itu, walaupun dibahas panjang dan pelbagai pandangan para ulama, salah satu dia untuk mengukuhkan keyakinan kita bila kita ambil wuduk, kita pastikan kena juga pada sideburn kita ni. Kena juga pada sideburn kita. Sebab apa? Sebab dibimbangi. Kalau kita tengok orang kata, satgi sideburn ni kan dia masuk daripada rambut juga sideburn ni pun. Satgi tak sah pula, tak kena rambut. Sebagai contoh kan. Jadi kita pun kata, macam mana ni? Sideburn ni bahagian rambut ke bahagian muka? Jadi dia pick up macam tu. Okey. Jadi yang pertama, sideburn ni dia duduk di bahagian rambut ke bahagian muka? Dia berada pada bahagian muka, tapi dia adalah sambungan daripada bahagian rambut. Jadi kalaulah dia sampai ke muka, maka dia sampai ke muka kan, kita basuh sekali dengan sideburn tu. Sebab apa? Sebab bahagian muka untuk kita wajib kena ayak adalah di atas ni, di atas, kalau bahagian atas ni dia ada anak-anak rambut ni kan, sampailah dekat tepi ni. Kita panggil apa ni tepi, bukan cuping telinga ni. Dekat-dekat dengan lubang telinga ni ada sikit ni kan. Sampai tepi macam tu. Jadi bila kena sampai tepi tersebut, automatically lah sideburn kita ni kena. Faham? Macam tu. Kalau kita kata sideburn ini tak termasuk dengan muka, jadi kita pun ambil wuduk sampai dekat sini ni ada sideburn, kita pun tak payah bagi kena sideburn. Kalau tak payah kena sideburn, kita bimbang bahagian muka yang sepatutnya ni kan, bahagian muka ni, tepi ni termasuk dalam bahagian muka. Kita bimbang tak kena air di bahagian ini. Bila tak kena air di bahagian tersebut, kita bimbang wuduk kita tidak sah. Jadi secara kesimpulan, bukan melihat sideburn tu, tetapi melihat bahagian mana yang perlu kena wuduk. Jadi bila kita ikutkan bahagian, maka sideburn wajiblah kena. Sebab sideburn ni duduk di bahagian, berada di bahagian muka kita. Nampak macam tu. Di bahagian muka kita. Macam tu. Okey. Jadi tak ada masalah. Macam tu Okey, jelas Jadi secara kesimpulan saya sebut sekali lagi bahawa kita bukan tengok pada sideburn tu dia tu sambung dengan rambut ke dan sebagainya, tapi sideburn tu berada di bahagian mana. So bila dia berada dah di bahagian muka, bila kita basuh dengan sempurna bahagian muka, automatically sideburn kita kena. Okey. Kalaulah kita tak bagi kena sideburn, kita gaya sideburn dekat sini, kita buat macam ni. Jadi sebenarnya bawah sideburn ni termasuk dalam bahagian muka. Bila termasuk dalam bahagian muka, solat wuduk kita tidak sah. Okey, terima kasih sahabat yang bertanya. Mantap ustaz ni, musim buah durian lah ni, subhanallah. Okey Ada soalan dipersilakan. Kalau ada soalan lagi, kita dah 58 40 dah di sini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita tengok beberapa perkara pada malam ni, khususnya berkaitan dengan cara mengangkat tangan ketika kita solat. Okey, mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang dibentangkan tadi boleh difahami dengan baik, dan dalam masa yang sama insya-Allah mudah-mudahan apa yang diajukan soalan tadi juga difahami dengan baik. Dan saya memanglah mengalu-alukan kepada sahabat-sahabat semua untuk lebih banyak berguru dengan guru-guru yang lain yang lebih hebat, yang lebih power, yang lebih mulia, dan sekadar mana yang termampu untuk saya sampaikan, sekadar ini sahaja. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa, walaupun nampak poster yang sama, tapi jangan lupa setiap Khamis kita akan sama-sama berkeudara pada pukul 9.30 malam. Agak lewat sikit sebab Aisyah pun masuk lewat sikit, sempatlah kita nak prepare dululah
Bukan ustaz selebriti ni nak kena atok-atok dulu, studio pun tak ada kan, pakai duduk atas kerusi ni saja. Tapi mudah-mudahan harap kita jelas. Dan untuk minggu depan kita akan masuk rukun yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Apa yang kita kena jaga di dalam surat Al-Fatihah? Seterusnya, sekiranya kita lupa, contohnya tengah-tengah kita baca Allahu Akbar kan, tengah kita baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba lipas pun lalu, kita pun terleka tengok lipas. Lepas tu, aku baca kat mana tak? Adakah kita nak ulang daripada awal ataupun kita agak-agak je dekat mana kita berhenti tadi untuk kita sambung semula. Tengah kita baca Fatihah, tiba-tiba kita menguap. Adakah sah? Terus kita sambung. Ataupun selepas kita membaca surat Al-Fatihah, kita ragu-ragu dalam hati. Asalnya Maliki Yaumiddin tak sebut tadi. Contoh, kalau ragu-ragu macam tu, apa hukum dia? Jadi kita nak tengoklah hukum-hukum tersebut. Okey, mudah-mudahan dapat manfaat. Okey, baik. Ada beberapa soalan lagi, insya-Allah. Siapa yang nak tengoklah. Ni. Pertanyaan dari Handi Ustaz. Tip khusyuk. Subhanallah. Tip khusyuk ni, kita pun belum tentu khusyuk ni Ustaz ni pun. Okey. Khusyuk dia disebut dalam tafsir Quran Azim Ibn Kathir, dalam mentafsirkan macam mana cara nak khusyuk, iaitu adalah dengan lima'aniha, iaitu dengan memahami bacaan yang kita baca dalam sembahyang. Salah satu cara untuk kita khusyuk. Jadi hak lain tu payah. Memang nak khusyuk ni memang payah. Tetapi bila sahabat tanya Nabi ni, Nabi kata, adakah kalian berusaha untuk khusyuk? Yang tu. Jadi oleh sebab itu kita pun kena tengok salah satu perkara yang disebut oleh para ulama dengan nak khusyuk, salah satu dia adalah memahami apa yang kita baca. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, kita sibukkan hati kita, mulut kita sebut, dalam hati Allah Maha Besar sebesar-besarnya, walhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, wa subhanallah bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Bila kita sibuk bawa masuk makna-makna dalam sembahyang ni, benda lain payah nak masuk. Teringat benda-benda lain, benda-benda perkara-perkara dunia payah nak masuk. Kalau kita lupa sekejap, dia akan masuk. Bila kita baca Rabbil fili, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku ya Allah, macam tu kan. Setiap apa yang kita sebut tu, at-tahiyyatu, segala penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatu, keberkatan, as-salawatu, kebaikan-kebaikan ataupun salat-salat, at-tayyibah, yang terbaik hanya untukmu ya Allah. Kita rasa lain. Jadi itu salah satu daripada perkara untuk mendatangkan khusyuk. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana berkeudara pada malam ni. Cukup dah 1 jam 3:10 saat. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan, pada hari dan waktu yang sama. Jangan lupa bersama dengan saya, Ustaz Nik Muhammad Syazmizi bin Haji Niksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang hebat. Malam ni banyak ni banyak soalan kat padu ni. Pasal hadis, pasal apa lagi tadi? Pasal tip khusyuk, pasal wuduk. Jadi insya-Allah para viewer, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita malu-malukan soalan ni Ustaz. Walaupun bukan berkaitan solat, jadi boleh Ustaz. Boleh. Boleh tak ada masalah. Yang jawablah. Yang kita tanya jawab. Okay, terbaik. InsyaAllah jadi viewer semua, kalau siapa yang berkesempatan boleh share video ni insyaAllah untuk manfaat bersama. Apa yang kita pelajari malam ni boleh kita kongsikan buat ahli keluarga, buat sahabat-sahabat insyaAllah. Kita akhiri dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.